Yang Berhormat Ketereh kalau berpeluang. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi peluang saya untuk berucap di Dewan Yang Mulia ini. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi penghargaan yang tertinggi kepada semua agensi yang bekerja keras dan yang bertungkus lumus menghadapi krisis nasional penerbangan MH370. Terutamanya saya ingin mengucapkan terima kasih ke atas usaha pihak Angkatan Tentera kita. Patriotism Angkatan Tentera kita tidak boleh dinafikan oleh sesiapa pun. Mereka berkhidmat setiap hari untuk melindungi negara kita, dan patriotisme Angkatan Tentera kita tidak saja terhad kepada mempertahankan negara kita. Bahkan patriotism Angkatan Tentera juga adalah untuk sebagai pejabat awam untuk bertindak untuk mempertahankan negara kita daripada ancaman yang wujud di dalam negara. Jadi oleh itu saya rasa bahawa tindakan salah satu daripada anggota Tentera Udara di Raja Malaysia TUDM, Major Zaidi Ahmad, patut dipuji dan diberi penghargaan yang begitu tinggi oleh kerana beliau berani menyuarakan pendapat beliau terhadap satu isu yang begitu penting, iaitu dakwah kekal yang tidak kekal pada PRU ke-13. Major Zaidi patut dianggap sebagai seorang wira dengan izin. He should be considered a national hero and be given a medal. Saya ingin dapat kepastian sama ada kes ni masih dalam pembicaraan atau sudah selesai. Masih dalam pembicaraan. Tak perlu diusik, disentuh. Okey, tapi saya nak cakap tentang isu dakwah kekal, boleh tak yang di-Pertuan? Jangan sentuh. Okey, saya rasa bahawa dakwah kekal yang tidak kekal ni sudah beritahu dah diakui oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sendiri. Tan Sri Abdul Rashid mengakui bahawa terdapat banyak masalah dengan dakwah kekal. Jadi poin yang saya hendak menegaskan ialah mana-mana pun orang pejabat awam yang berani untuk keluar membuat laporan polis tentang kelakuan yang tidak betul yang diamalkan oleh pihak kerajaan ataupun tindakan yang tidak betul yang diambil oleh pihak-pihak seperti SPR ni, sepatutnya dipuji dan tidak dijadikan sebagai satu contoh di mana Kerajaan Barisan Nasional telah menindaskan pejabat awam seperti beliau Major Zaidi Ahmad. Saya rasa bahawa kawan saya Lumut juga telah membuat sidang media terhadap isu ini. Saya juga hendak menggunakan sedikit masa untuk menimbulkan satu perkara yang dibangkitkan oleh bekas pengerusi SPR, iaitu Tan Sri Abdul Rashid. Apabila di tahun lepas beliau telah dilaporkan dalam akhbar bahawa 3 persempadanan semula yang telah dijalankan semasa beliau berada di SPR tu dilakukan untuk mengekalkan kuasa politik Melayu. Ini dilaporkan di utusan Melayu dan Malaysia dan juga di lain-lain akhbar. Pada pandangan saya, Tuan Speaker, ini adalah kenyataan yang palsu dan ini boleh ditunjukkan dengan menggunakan persempadanan semula 2003, di mana keutamaan diberi bukan untuk mengekalkan kuasa orang Melayu, tetapi untuk meningkatkan penguasaan Barisan Nasional UMNO dalam pilihan raya. Ini adalah sesuatu yang boleh dibuktikan jikalau Tan Sri Abdul Rashid benar-benar mahu mengekalkan dominasi politik Melayu. Saya nak tanya, kenapa beliau tidak menambahkan satu kerusi pun di negeri-negeri majoriti Melayu, seperti di Kedah, seperti di Kelantan, seperti di Terengganu? Saya rasa salah satu sebab ialah kerana di ketiga-tiga negeri ini pada PRU di tahun 1999 PAS telah memenangi banyak kerusi di negeri Kelantan, di negeri Kedah, di negeri Terengganu. Dan oleh itu SPR telah membuat keputusan untuk tidak menambah sebarang kerusi parlimen pun di negeri-negeri majoriti Melayu ini. Saya juga nak bangkitkan
bahawa jikalau Tan Sri Abdul Rashid ni memang nak memperkekalkan kuasa politik Melayu, kenapa tidak ditambahkan kerusi di kawasan-kawasan di Selangor, di mana ada banyak pengundi-pengundi Melayu, seperti di Shah Alam. Sekarang ada lebih daripada 99,000 pengundi majoriti Melayu ni. Kenapa tidak tambah kerusi di Tumpat, di Kelantan? Sekarang ada lebih daripada 98,000 pengundi di kerusi di Kelantan. Kenapa tak tambah kerusi di Hulu Langat, yang juga adalah kerusi majoriti Melayu, dan sekarang ada lebih daripada 120,000 pengundi? Kenapa tak tambah kerusi seperti di Kapar? Kapar adalah kawasan plurality, banyak sekali adalah pengundi Melayu kan, kawan saya daripada Kapar. Sekarang di Seremban pun adalah kawasan di mana lebih daripada 100,000 pengundi, dan majoriti dia lebih daripada 44% adalah pengundi Melayu. Jikalau Tan Sri Abdul Rashid jelas mahu mengekalkan kuasa politik orang Melayu, kenapa tidak ditambahkan kerusi di tempat-tempat di mana pengundi Melayu adalah majoriti? Saya rasa bahawa Tan Sri Rashid jelas mengambil arahan daripada orang atasan politik dalam Barisan Nasional apabila beliau menjalankan persempadanan semula 2003. Dan saya rasa kalau Dewan Yang Mulia ini memang hendak satu persempadanan semula yang adil dan juga yang bebas dan boleh diterima oleh majoriti ataupun lebih daripada 2/3 daripada ahli Dewan Yang Mulia ini, saya rasa adalah sesuai Perdana Menteri mewujudkan satu jawatan kuasa khas Parlimen untuk persempadanan semula. Isu yang kedua yang saya nak bangkitkan ialah berkenaan dengan pentafsiran berasaskan sekolah PBS. Pada pagi ini Menteri telah memberi jawapan tentang PBS apabila Lembah Pantai membangkitkan beberapa masalah mengenai PBS. Saya nak tambah sedikit lagi tentang PBS ini. Memang betul bahawa Menteri kata PBS ini ada 4 bahagian, 4 komponen, iaitu penilaian sekolah, penilaian pusat, penilaian fizikal dari segi sukan dan juga aktiviti co-curriculum, dan juga penilaian psikometrik. Tetapi saya nak memberitahu Dewan Yang Mulia ini bahawa untuk PMR yang sekarang tak wujud lagi, tetapi PBS ini akan menggantikan PMR. Sebagaimana yang saya tahu, kementerian belum lagi membuat keputusan untuk weightage keempat komponen ini. Ini memang sangat membimbangkan, oleh kerana pada waktu ini kita tidak tahu sama ada PBS ini akan digunakan atau akan dijalankan apabila 1 hari bulan April datang, kerana ada banyak kenyataan yang dibuat oleh menteri dan juga timbalan menteri yang bercanggah, di mana satu menteri kata okey kita akan tangguhkan, satu lagi timbalan menteri kata okey ini akan dijalankan. Masalahnya ialah bukan saja murid-murid akan terjejas dari segi prestasi mereka, tetapi dari segi streaming untuk tingkatan 4. Ini juga adalah satu masalah yang besar. Oleh kerana jikalau tidak ada satu weightage yang diberikan kepada keempat komponen ini, tidak guru-guru dan juga murid dan juga ibu bapa tidak tahu apa standard yang akan digunakan oleh kementerian untuk membuat streaming. Ini memang satu perkara yang membimbangkan, dan saya memberi satu cadangan supaya kementerian menggantungkan ataupun menangguhkan PBS dan kembali semula kepada PMR untuk tahun ini, untuk kohort tingkatan 3, dan pada masa itu kementerian juga harus menubuhkan satu pasukan khas untuk mengkaji semula kesesuaian PBS untuk sistem pendidikan Malaysia, dan sama ada ia akan membantu menangi krisis keyakinan terhadap sistem pendidikan kita yang melihat kedudukan PISA dan TIMSS kita menunjang teruk ke belakang ini. Saya harap bahawa kementerian boleh mengambil kira hujah-hujah ini. Perkara yang ketiga yang saya nak bangkitkan ialah tentang Akta Ketengrangkuman Sosial ataupun Social Inclusion Act 2014.
Ini adalah akta yang telah dikemukakan sebagai usul oleh Yang Berhormat Sungai Siput, rakan saya, dan saya juga telah memberi sokongan sebagai sekender untuk rang undang-undang ahli persendirian ini. Sungai Siput telah mengemukakan usul ini sebagai satu private members bill. Dan ada beberapa sebab kenapa saya sokong akta ini. Saya sokong akta ini kerana ia adalah selaras dengan dasar tindakan affirmative ataupun affirmative action berasaskan keperluan. Dengan izin, needs-based affirmative action yang telah dan sedang diperjuangkan oleh Pakatan Rakyat. Akta ini mewujudkan satu suruhanjaya rangkuman sosial ataupun Social Inclusion Commission yang ditugaskan untuk mengenal pasti masyarakat yang terpinggir dan mewujudkan dasar-dasar inklusif sosial untuk menyelesaikan keperluan komuniti-komuniti tersebut, termasuk mereformasikan institusi dan struktur yang sedia ada. Kedua, akta ini menyokong penciptaan suruhanjaya rangkuman sosial yang mempunyai kuasa-kuasa pengawasan yang kukuh terhadap dasar-dasar kerajaan. Sebagai contoh, di bawah Seksyen 17 akta ini, suruhanjaya ini diberi kuasa untuk memantau, menilai dan meluluskan pelaksanaan pelan tindakan keterangkuman sosial oleh kerajaan persekutuan dan juga negeri. Pada masa sekarang, isu kemiskinan dan isu sosial tidak ditangani secara holistik dalam negara, dalam kerajaan, dan juga kabinet tidak mengendalikan dan menyebarkan berita dan juga polisi, berita tentang polisi-polisi dengan baik. Sebab itu, sebuah suruhanjaya rangkuman sosial ini akan menguatkan lagi dasar-dasar yang boleh mengurangkan mengurangkan dan juga menangani isu kemiskinan dan pengecualian sosial. Ketiga, akta ini akan menyokong proses pelantikan ahli suruhanjaya dengan telus, di mana satu jawatan kuasa terpilih parlimen yang diketuai oleh pemimpin pembangkang dengan 4 ahli parlimen, 2 dari kerajaan dan 2 dari pembangkang, akan mengesyorkan 7 anggota suruhanjaya keterangkuman sosial kepada Perdana Menteri untuk dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan akta ini juga memberi kuasa kepada jawatan kuasa untuk melantik 3 lagi pakar untuk membantu dengan situasi pengecualian sosial yang unik di Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Tuan Speaker, keempat, akta ini juga akan menyediakan satu modal untuk accountability parlimen dan juga awam. Suruhanjaya ini akan dikendaki oleh akta ini untuk menyerahkan laporan separuh tahunan ataupun half yearly report dengan akaun yang terperinci yang telah diaudit oleh Ketua Audit Negara kepada Parlimen serta membuat laporan yang boleh didapati secara umum. Akta ini juga mewajibkan bahawa orang ramai harus diberi peluang untuk memberi input mereka semasa penggubalan mana-mana dan semua dasar rangkuman sosial oleh suruhanjaya tersebut. Kelima, akta ini menghormati dan juga menjunjung perlembagaan termasuk perkara 153. Malangnya, akta persendirian ataupun private members bill ini tidak dimasukkan dalam usul Dewan Yang Mulia ini. Saya pun tidak tahu kenapa, dan saya nak menegaskan satu perkara yang penting di mana dengan izin, where is democracy if any private members bill are ignored time and time again? Ini bukan kali pertama di mana satu private members bill ataupun akta persendirian cuba dibawa ke Dewan Yang Mulia ini. Ada banyak kawan-kawan dan rakan-rakan saya daripada Pakatan Rakyat yang telah cuba untuk membawa akta persendirian ini ke Dewan Yang Mulia ini, tetapi tidak berjaya. Saya rasa ini adalah tidak wajar, dan untuk menghidupkan dan juga untuk mengukuhkan proses demokrasi di dalam Dewan Yang Mulia ini, saya harap bahawa akta persendirian ini boleh dikemukakan dalam Dewan ini. Sila. Ya, betul. Sedang saya meneliti keseluruhan ucapan daripada awal sampai ke yang akhir dalam 3 topik yang telah disebut. Saya tidak nak mengganggu, jadi saya ambil peluang ni untuk bertanya balik atas satu isu yang terawal. Setelah Yang Berhormat menyebut tentang pesan perdana tadi, saya telah
pergi ke laman web SPR dan mendapati di situ ada pengumuman bahawa buku-buku mengenai persepadanan baru, cadangan persepadanan baru boleh dibeli daripada SPR, ya, gitu ya. Jadi adakah cadangan sedang tadi supaya dibentuk jawatankuasa Suruhanjaya untuk meneliti persepadanan ini relevan lagi apabila SPR sudah pun menjalankan urusan ini dan bersedia untuk menghebahkannya dan memaklumkan tentang wujudnya buku draft itu tanpa merujuk kepada stakeholder dalam pilihan raya itu parti-parti yang terlibat. Jadi bagaimana pandangan Serdang tentang perkara ini? Terima kasih. Terima kasih Caller Cry. Saya rasa persepadanan semula untuk kali ini akan menjadi persepadanan semula yang begitu kontroversial kerana pada kali yang pertama dalam Dewan Yang Mulia ini pihak Barisan Nasional tidak ada 2/3 daripada kerusi di Dewan Yang Mulia ini dan oleh kerana itu kerusi tidak boleh ditambah di Dewan Yang Mulia ini dengan tidak ada kesetujuan daripada Yang Berhormat Pakatan Rakyat. Jadi saya rasa bahawa ini adalah satu masa yang begitu sesuai untuk menjadikan dan meneruskan lagi proses persepadanan semula dan tindakan yang diambil oleh SPR untuk membuat satu pengumuman bahawa buku-buku ini boleh dibeli oleh orang awam sebelum usul diperkenalkan ataupun dikemukakan di dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa persepadanan semula telah bermula ataupun officially started. Saya rasa ini menunjukkan bahawa pihak SPR ni memang tidak ada niat untuk menghormati proses dalam Dewan Yang Mulia ini dan juga tidak ada niat untuk mendapatkan feedback yang betul daripada stakeholder, terutamanya semua negeri-negeri termasuk kerajaan negeri yang dikawal oleh Pakatan Rakyat dan pada masa yang sama juga semua ahli di Dewan Yang Mulia ini termasuk ahli Parlimen Pakatan Rakyat. Dan saya rasa bahawa ini adalah satu perkara yang penting. Saya harap bahawa menteri dan juga semua ahli di Dewan Yang Mulia ini akan memberi input yang cukup baik terhadap perkara yang penting ini. Dan dengan itu saya mengakhiri ucapan saya. Terima kasih.